أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimulakan Pak Ngah, ahli jatuh masa surau, tuan-tuan, perempuan Allah SWT. Nampak ada juga tetamu-tetamu kita. Halo wassalam, selamat datang. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, Allah SWT. Hari ini insyaAllah kita sambung daripada buku yang sama, cuma tentang kitab Tauhid. Cuma oleh kerana uraiannya dalam kitab ini tidak banyak tentang nama-nama Allah SWT, maka saya cuba dapatkanlah beberapa pandangan ulama tentang uraian sifat, salah satu lagi sifat Allah SWT iaitu Al-Ghaffar. Sifat Allah Ta'ala iaitu Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Apa yang kita boleh faham daripada nama Allah SWT, apakah yang boleh kita manfaatkan, apa faedah dia kalau kita memahami dan juga mana menghayati nama Allah SWT ini. Seperti mana kita telah pun ceritakan sebelum ini bahawa untuk kita mengenali Allah SWT ini ada beberapa kaedah dan cara. Antara cara kita nak kenal Allah Ta'ala ialah kita memerhati sekeliling kita. Kita memerhati langit, kita memerhati bumi, segala makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Kita perhati diri kita sendiri. Dengan kaedah itu kita akan dapat mengenali Allah Ta'ala lebih dekat. Bila kita kenal Allah SWT lebih dekat, maka lebih hebatlah amalan kita, insya-Allah. Okay? Lebih berhati-hatilah kita dalam setiap amalan kita, kerana kita akhirnya akan bertemu dengan Allah SWT. Baik, hari ini salah satu kaedah juga yang disebutkan oleh ulama, cara untuk kenal dengan Allah Ta'ala ialah dengan cara kita mempelajari sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Ta'ala yang maha mulia. Kita dah cerita beberapa sifat Allah SWT sebelum ini, dan hari ini kita akan cerita salah satu lagi sifat Allah, iaitu yang disebutkan sebagai Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini secara umumnya maksud dia adalah yang maha pengampun. Baik, tuan-tuan, Allah SWT, kita tahu bahawa antara sifat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ini Al-Kamil, yang sempurna. Kita manusia sehebat mana pun kita tak sempurna. Kita gagah sebagaimana pun ada lagi orang yang lebih gagah daripada kita. Okey, kalau kita kaya, ada lagi orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita ada kuasa, ada lagi orang yang lebih berkuasa daripada kita. Okey, kalau kita cantik, comel, handsome, ada lagi orang yang lebih cantik, comel dan handsome daripada kita. Pendek kata, manusia ni tidak ada kesempurnaan. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana segala-galanya itu datang daripada Allah. Harta datang daripada Allah. Bahkan kehidupan kita datang daripada Allah SWT. Setiap rezeki yang kita dapat ini adalah semuanya datang daripada Allah SWT. Manusia tidak sempurna. Yang sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebesaran Allah SWT ini, sifat Allah secara umumnya, okay, telah pun diceritakan dengan jelas di dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Dan tidak ada siapa pun yang dapat menafikan kekuasaan dan kehebatan serta kuasa Allah SWT di atas muka bumi ini. Okay. Secara logiknya pun, kalau kita kira ayat Quran, memang ada manusia yang tak boleh percaya dengan ayat Quran hadis. Bila kita cerita Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu mencipta segala-galanya, Allah Ta'ala itu maha agung segala-galanya, tapi ada manusia yang langsung tak percaya pada Tuhan. Etis, tak percaya pada Tuhan langsung. Tetapi pada hakikatnya kalau kita ikut logik akal pun, sebenarnya kita dapat menerima dengan syarat kita berfikir dan juga membuka minda kita untuk menerima hakikat dan kebenaran lah. Kalau kita memang tak nak terima kebenaran, cakap apa benda pun kita takkan terima. Sebab apa? Secara akalnya, secara logiknya pun kita dapat melihat kebesaran dan kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Siapa yang cipta langit dan bumi? Mudah je soalan dia. Adakah ia terjadi dengan sendiri? Ada orang kata dia terjadi dengan sendiri, by nature. Dia berlaku macam tu dah.
Tak ada benda yang berlaku by nature, tuan-tuan. Kita yang hidup atas dunia hari ni pun tidak berlaku by nature. Lahirnya kita mesti ada asbab dia. Antara asbab ni perkahwinan mak ayah kita, barulah lahir kita. Tak ada by nature, tuan-tuan. Dia tak ada. Hujan turun pun bukan by nature. Dia mesti ada pencipta ni. Dia tidak berlaku secara automatik tanpa ada satu kuasa yang mencipta, yang mengatur dan menyusunnya. Tak mungkin hujan turun begitu saja tanpa ada yang mengawal dan mengontrolnya. Mengontrol, kan? Bahasa Melayu yang diinggriskan. Mengontrol. Okey. Dari sudut logik akal pun kita boleh mengakui dan juga memahami bahawa tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian disebutkan sini bahawa laisa kamitslihi syai'un, disebut oleh As-Sa'di, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-gala makhluk yang ada dalam bumi. Tak mungkin, tidak mungkin akan ada persamaan di antara Allah SWT. Bahkan tak boleh nak compare pun, tak boleh nak banding pun manusia, makhluk-makhluk dengan Allah SWT. Memang tak layak dibuat perbezaan pun. Kalau kita buat perbezaan antara manusia dengan manusia boleh, sebab dia ada persamaan. Ini manusia, yang tu pun manusia. Cuma yang lebih ni, yang ni Melayu, ni Cina contohnya. Yang ni Arab, ini Pakistan. Yang ni kaya, ni miskin. Ini tinggi, ni rendah, ni kurus, ni gemuk. Bolehlah buat perbezaan sebab sama. Tapi nak bezakan manusia, nak bezakan makhluk-makhluk yang atas muka ada atas muka bumi dengan Allah Ta'ala, tak mungkin, tak boleh dapat perbezaan. Sebab tak serupa, tak sama dalam segala bentuk. Okay? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ni memang yang maha berkuasa, yang maha sempurna dalam segala-galanya. Baik. Kemudian satu perkara yang juga ingin disentuh hari ini ialah, tuan-tuan, bila kita cerita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, okay, dia tidak boleh direka-reka. Ini satu benda juga, kan? Jangan kita pandai-pandai nak tambah sifat Allah, nama Allah Ta'ala dan sebut 100 tu. Dalam hadis pun disebutkan 100 kecuali satu, hadis 99. 100 kecuali satu. Okay? Disebutkan begitu dalam bahasa Arab. Okay? Jadi kalau itu saja sifat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran dan juga dalam hadis, jangan pandai-pandai kita nak tambah-tambah. Tak boleh. Tak boleh tambah-tambah, kerana sifat-sifat dalam nama Allah Ta'ala bukan satu perkara yang boleh kita berijtihad, guna otak kita, guna akal kita nak cipta satu lagi, nak tambah, nak cukupkan 100 sifat Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab nama Allah, sifat Allah ni tidak boleh ditambah. Kerana apa? Kerana kita manusia tak akan capai tahap untuk kita mengetahui sifat dan nama-nama Allah kecuali Allah Ta'ala sendiri. Ataupun Nabi SAW. Makhluk seluruh dunia ni, seluruh dalam dunia ni, keseluruhannya tak tahu sifat Allah Ta'ala lebih dekat atau yang lebih mengetahui kecuali Rasulullah SAW. Makhluk, Nabi yang paling mengetahui, yang paling banyak ilmunya diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenali sifat-sifat Allah. Selain daripada itu, Allah Ta'ala cerita sendiri sifat-sifat dia dalam Al-Quran. Kita manusia ni tak boleh nak cipta, nak guna akal tak cukup lagi 90, tak cukup 100. Kenapa tak cukup 100? Kita mau fikir apa lagi sifat Allah Ta'ala. Kita cipta, tak boleh. Tidak boleh. Itu boleh membawa kesesatan. Tak boleh tukar, tak boleh tambah dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ini larangan Allah SWT. Ini larangan Allah SWT daripada kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Maknanya nak mencipta nama Allah, nak mencipta sifat-sifat Allah Ta'ala selain daripada apa yang diceritakan dalam Quran Sunnah, tak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Cerita tentang Allah Ta'ala ini tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu, dan juga Nabi Muhammad SAW. Okay? Baik, tuan-tuan, itu mukaddimah dia kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekarang kita pergi tengok sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
min asma'illahil husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ni disebutkan oleh ulama di atas sirah, disebutkan sirah al-mubalaghah. Apa maksud sirah al-mubalaghah ni tuan-tuan? Kalau kita dalam bahasa Melayu, kalau kita kata cantik, kita tambah nak suruh nampak lebih sangat cantik. Contohnya bahasa Melayu gitu cara dia. Kalau pengampun itu biasa. Okey, kita pun tambah maha pengampun, nak suruh nampak banyak, lebih, ekstra. Okey, nak suruh nampak yang sangat luar biasa, keterlaluan ataupun tersangat-sangat, maka kita tambah perkataan. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Bahasa Arab menggunakan kalimah yang sama, iaitu ghafara, mengampunkan, maka dia jadi al-ghaffar, yang maha pengampun. Terjemah kita maha pengampun, tapi dia kalimah dia daripada ghafara atau al-ghafir. Al-ghafir itu yang mengampun. Tapi kalau sebut al-ghaffar, yang maha pengampun, maka dipanggil itu sirah al-mubalaghah. Ya, sirah al-mubalaghah untuk menunjukkan bahawa Allah SWT itu bukan saja pengampun, tetapi maha pengampun. Nanti insyaAllah kita terangkan kenapa disebutkan sebagai al-ghaffar, tidak hanya memadai dengan al-ghafir. Okey? Baik, apa maksud al-ghaffar ni ataupun al-ghufr? Al-ghufr atau maghfirah ni. Okey? Disebutkan di atas wazan fa'al atau al-ghaffar tadi kerana apa? Disebutkan kerana kathratu maghfiratihi li 'ibadihi at-taibin. Kerana terlalu hebat keampunan Allah SWT ke atas hamba-hambanya bertaubat. Sebab Allah Ta'ala ni maha pengampun. Buatlah dosa apa benda, ya, bunuh orang ke, ya, mencuri, merompak, merogol ke, apa saja dosa yang ada atas dunia yang dibuat oleh manusia, kalau sekiranya manusia minta keampunan dan bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala, insaf dan tak lagi melakukan perbuatan tersebut, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosanya. Inilah disebutkan Al-Ghaffar, maha pengampun, sangat-sangat pengampun. Kita manusia ni mungkin disebutkan sebagai ghafir lah. Kita boleh mengampunkan, mungkin boleh memaafkan, tetapi kita bukan ghaffar. Sebab apa? Sebab manusia ni sangat lemah. Kalau contohnya kita dengan isteri kita, okey, ataupun isteri kita dengan kita buat salah hari-hari buat salah. Semalam dah buat salah, tegur dah semalam. Benda yang sama ni. Benda yang sama. Contoh mudahlah yang agak sensitif bagi orang lelaki ni, kalau isteri keluar tanpa izin. Contohnya lah, ada masalah. Okay, keluar tanpa izin. Contohlah, kalau isteri nak pergi kerja tak masalah lah. Tiba-tiba hilang. Isteri kita tiba-tiba hilang, tak tahu ke mana. Telefon tak dapat, kemudian dapat. Malam pun boleh. Contoh ni, agak ekstrim lah contoh ni. Tapi nak ceritanya manusia ni, dia limited. Dia punya kemaafan yang diberikan itu adalah limited. Okay, terhad. Okay, malam pun balik. Kita pun tanya ke mana? Pergi rumah kawan. Kita pun pesanlah kat isteri kita, janganlah keluar. Beritahu dekat abang nak keluar. Kan? Kita tunggu, telefon tak dapat. Mesej pun tak ada, WhatsApp pun tak ada. Kan? Tiba-tiba hilang macam tu. Kita pergi kerja, balik hilang. Contohlah. Besok buat lagi. Besok kita balik kerja tak ada lagi. Tunggu pukul 12 malam. Baru balik. Hari-hari macam tu. Hari-hari macam tu. Okey. Ada tak siapa-siapa daripada kita ni yang tak apalah, seminggu, berminggu-minggu, bertahun-tahun buat macam tu. Cakap tak dengar. Aku senyum ni tak apalah. Tak apalah. Dahsyat. Tak ada, jangan berlaku tu. Jarang berlaku. Itu nak cerita manusia lah. Tapi Allah SWT buatlah dosa pula. Cuma kena berhati-hati. Kadang-kadang orang ambil kesempatan pula. Oleh kerana Allah Ta'ala maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang, boleh mengampunkan semua dosa manusia, maka tak apalah kita buat dosa dulu. Buatlah dulu. Kita muda lagi, contohnya orang muda lah. Yang tua ni tak apa lagi, rasa sehat lagi ni. Yang dah tua tapi sehat lagi ni, panjang lagi umur ni, cak gaya tak ada nampak lagi, gaya nak mati. Contohnya lah kan. Kita buatlah dosa. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Kita pun baca ayat Quran, baca hujah dalam Quran lagi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Siap berhujah gitu kan, sebab nak buat dosa. Ada orang guna ayat Quran sebab dia nak buat dosa.
Ya, dia kata Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan syirik kepada dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Maka dijadikan ayat Quran ini sebagai hujah untuk dia lakukan maksiat. Tak apa, tak ada masalah. Buat je. Tak ada masalah. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dia pun buat maksiat tak sebab taubat mati. Pada muka. Kan? Dia ingat mati ni boleh tahu bila nak mati kan. Ramai orang tengah-tengah ceramah mati tuan-tuan. Agak-agak tak berlaku pada saya lah. InsyaAllah. Sebab rasa lagi nak ceramah minggu depan ni. InsyaAllah. Contoh boleh berlaku. Ya, sebab kematian ini bukan, orang kata bukan tua-tua. Ya. Tua tu tak garanti. Kalau kita dah sampai peringkat umur tua, alhamdulillah. Itu bonus. Sebab ramai lagi orang mati sebelum jadi tua. Yang confirm, yang pasti adalah mati. Tua tak pasti. Tua tak pasti, tapi mati adalah satu perkara yang pasti. Jadi, baik. Apakah yang dimaksudkan Al-Ghaffar ini? Maksud dia adalah tadi kita kata Maha Pengampun. Tapi maksud dia dalam dari sudut bahasanya, tuan-tuan. Wa aslul maghfirah at-taghtiyah was-sitr. Itu maksud asal dia. Perkataan ghafara tu, ampun tu maksud dia dalam bahasa Arab at-taghtiyah was-sitr. Artinya menutup, melindungi. Ya, menutup atau melindungi. Ya. Jadi bermaksudnya apa dia tuan-tuan? Maksudnya bila Allah Ta'ala sebut sifatnya Al-Ghaffar, Allah Ta'ala akan menutup semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan kelebihan, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita berdosa, banyak dosa, tapi Allah tak nak ampun. Bila ampun maksudnya Allah Ta'ala tutup. Ditutup. Allah Ta'ala tutup dosa-dosa kita. Dosa tak ada, tapi ditutup. Itu istilah dalam sudut bahasa ni. Kemudian wa yatajawaz an 'abdihi bi'afwihi wa maghfirati, dan kemudian Allah Taala akan tidak mengambil apa-apa tindakan ataupun menyeksa kita dengan sifat pemaaf dan keampunan yang diberikan oleh Allah Taala. Kita pertama ditutup. Tutup dosa-dosa kita buat, kemudian tidak diambil tindakan. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya bila orang berdosa, dia Allah Taala memihak untuk memberikan balasan, untuk mencampakkan seseorang itu dalam neraka Allah SWT. Itu memang itu dia punya sifir, itu undang-undang dia. Memang itu dijelaskan dengan terang dalam Al-Quran bahawa kalau siapa yang berdosa, maka Allah Taala akan menyeksa dia. Tapi Allah Taala tak seksa dia dengan sifat Ghaffar Allah. Dengan sifat pengampunnya yang Maha Pengampun Allah Taala, maka Allah Taala tutup semua dosa-dosa dia. Allah Taala ampunkan dosa dia, bahkan dihapuskan dosa-dosa dia, seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba. Bukan setakat tutup kalau berdasarkan pada hadis Nabi, orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sebenar artinya tuan-tuan seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ialah taubat yang berlaku, yang tidak mungkin seseorang itu kembali buat balik benda dosa yang telah dilakukan. Itu namanya taubat nasuh. Bukan taubat orang panggil apa? Taubat cili api. Masa pedas tu lompat, taubat dah tak makan dah. Taubat tak nak dah. Allah buat sakit perut, masuk toilet 2 jam. Panas habis cukup badan. Sebab apa? Sebab makan cili pedas sangat. Masak cili api. Allah sedap makan, tapi lepas tu berasap. Taubat tak mau dah. Dilarang sama sekali masuk cili api ke dalam rumahnya. Macam tu. Pernah berlaku pada saya. Lepas tu lupa balik. Sebab sedap taubat sekejap. Tak cilah macam tu. Taubat yang sebenar ialah taubat seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Beliau menyebutkan bahawa umpama apa dia? Umpama seseorang yang memerah susu daripada binatang. Jadi daripada lembu disemperah susu tu. Yang mana yang susu tidak mungkin dikembalikan balik ke tempat asal. Itulah namanya taubat nasuha berdasarkan pada pandangan Sayyidina Umar. Sebab bila dah keluar susu tu, dia peras tu tak mungkin masuk balik. Tak boleh masuk. Macam tu lah keadaannya kalau orang bertaubat, dia melepaskan diri dia, maknanya dia tidak mungkin akan kembali melakukan dosa. Itu namanya taubat. Itulah taubat yang sebenar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi menyebutkan at-taibu minadz dzambi kama la dzambala, orang yang bertaubat daripada dosanya seumpama dia tidak pernah melakukan dosa. Nah, itulah kelebihan. Maknanya sifat Allah SWT yang Maha Pengampun. Okey. Baik. Jadi di sini menyebutkan bahawa Allah SWT sebenarnya macam saya sebutkan tadi, okey, Allah Taala menunjukkan sifat Ghafar itu dengan cara menutup segala keaibannya di dunia. Ini pun satu perkara yang subhanallah, ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab setiap orang tu dia pastinya ada dark punya secret sometimes. Mungkin boleh berlaku. Kita dari muda-muda contohnya, masa kita muda, mungkin kita tersalah langkah, mungkin ada setengah, mungkin mengambil dadah, minum arak, kadang-kadang terlibat dengan perzina dan sebagainya. Masing-masing ada sejarah dia tersendiri yang tidak tahu pun, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi ini rahmat Allah SWT, tuan-tuan. Kalau manusia ini didedahkan segala benda yang dilakukan dalam kehidupan dia, maka sebenarnya manusia ini sangat hina di sisi pandangan manusia. Ya, sebab apa? Sebab kalau didedahkan, contohlah kita tengok, kenapa hari ini orang suka mendedahkan rahsia orang, khususnya yang terlibat dengan politik, tuan-tuan? Kerana nak membunuh dia punya karakter. Ya, sebab perkara-perkara dosa, perkara maksiat ini dia boleh akan meletakkan seseorang itu di tempat yang hina, rendah pada pandangan manusia. Sebab itulah orang kalau boleh, musuh-musuh politik akan bukan benar pun kadang-kadang, mereka sanggup mencipta satu-satu perkara yang boleh menyebabkan jatuh jadi maruah. Antara perkara yang famous yang kita tahu ialah macam seks punya skandal, homoseksual punya skandal. Ini di antara benda-benda. Sekarang ni kita tengok banyak kes rasuah. Kadang-kadang kes rasuah ni kadang mungkin tak betul pun. Tapi sengaja dicipta untuk apa? Untuk memburuk-burukkan seseorang. Ya? Tetapi kalau Allah SWT melindungi dia, maka dia akan terselamat. Ya? Artinya kalaulah kita dapat bayangkan, kalau Allah Ta'ala dedahkan semua dosa-dosa kita, semua orang tahu dosa masing-masing, subhanallah. Ustaz pun tak boleh nak cakap. Sebab ustaz pun bukan tak buat dosa. Ya? Alah ustaz cakap je. Kan, dia pun bukan main cakap, contohnya suruh orang solat, dia buka rumah tak solat, contohnya. Kan, suruh apa nama ni, isteri tutup aurat, cerita bukan main pasal aurat, tapi isteri dia tak tutup aurat pun, tak tahu dah saya kan. Contohnya kita kata, berdentang forex trading, rupa dia trading kat rumah, buat trade kat rumah. Kan, contoh, Allah tak ada dedahkan rahsia-rahsia tu. Kan, kata insurans konvensional ni haram, tapi dia lah championnya kat luar. Tempat orang tak tahu dia lah. Semuanya didedah. Kalau didedahkan tuan-tuan, ustaz-ustaz tak boleh ceramah. Imam tu jadi nak imam, tak layak jadi imam. Imam apa benda? Contohnya, pakai contoh kalau Allah Taala ini sifat Allah Taala yang maha hebat, yang maha pemurah, yang maha ampun. Allah Taala tutup rahsia kita, tuan-tuan. Sebab itulah kita selalu berdoa, Allahumma astur auratina, ya Allah, tutuplah segala keaiban-keaiban kita, keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita buat. Kenapa? Kalau kita minta ampun dengan Allah SWT, maka Allah ampunkan dosa kita, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambala, orang yang berdosa bila ditaubat daripada dosanya, maka Allah Taala akan ampunkan dosa dia seakan-akan dia tidak pernah berdosa sebelum ini. Okey? Sebab apa? Manusia ni secara umumnya kita boleh katakan kecuali Nabi lah, yang tidak berdosa. Yang lainnya semua berdosa. Kullun nas khata'un. Itu Nabi SAW juga menyebut dalam hadis, semua manusia, tak kisahlah saya, tuan-tuan, siapa-siapa sajalah, nak panggil ulama apa benda, kiai apa benda, semuanya selagi namanya manusia, maka semuanya melakukan kemaksiatan dan pernah melakukan kesilapan dalam kehidupan mereka. Tak mungkin ada manusia yang maksum macam Nabi, tak mungkin. Semua manusia berdosa. Cuma kadar dosanya mungkin ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa yang berlaku secara sedar, ada dosa yang berlaku tidak sedar. Dia dosa tapi dia tak tahu dia berdosa. Contohnya. Okey, ataupun sengaja dan tak sengaja. Contohnya. Dia tak sengaja tengok. Tapi dia lama sikit tengok. Contohnya. Dia bukan cari maksiat, tak maksiat datang kat dia. Contohnya. Dan kemudian dia tak termampu untuk
melarikan diri pada maksiat tersebut. Okey, kerana desakan nafsu dan sebagainya. Okey, maka dosa tetap dosa, semua manusia berdosa. Walakin akan tetapi disebutkan dalam hadis, wa khairul al-khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik di kalangan orang yang buat salah, buat dosa. Sebab semua orang buat dosa. Di kalangan manusia yang buat dosa banyak-banyak tu, ada yang terbaik daripada kalangan mereka. Siapa dia? At-tawwabun. Mereka yang sentiasa memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni semuanya berdosa. Okay? Tidak kira sesiapa, semuanya berdosa, tetapi sebaik manusia, sebaik-baik pendosa itu ialah mereka yang sentiasa bertaubat kembali kepada Allah Taala, mengisahkan diri dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ghaffar itu menutup segala keaiban kita. Dosa-dosa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita daripada mula kita balik sampailah kita di usia sekarang ini, ya, maka ditutup keaiban itu oleh Allah SWT. Ini satu rahmat, tuan-tuan. Ini satu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya dengan sifat Ghaffar Allah Taala itu juga Allah Taala akan tidak menyeksa hamba-Nya di akhirat. Ini yang lebih besar. Kalaupun contohnya Allah Taala tak tutup keaiban kita di dunia, kita malu di dunia, dia macam-macam mana pun di dunia ni dia akan ada penghujung dia. Penghujungnya matilah. Kalau kita katalah satu keaiban kita didedahkan oleh Allah SWT. Contoh malu pergi sana malu sini malu kan. Tapi akhirnya kita mati, habislah cerita ni. Tapi kalau mati lepas itu ada azab pula di akhirat. Ini masalah dia. Ini yang masalah yang paling besar yang kita sangat takuti. Dunia dia akan berakhir walau macam mana pun. Tetapi Allah Taala dengan sifat Ghafarnya di akhirat, sudahlah di dunia ditutup segala keaiban yang dibuat oleh manusia. Kemudian di akhirat diampunkan pula dosa. Tidak dikenakan azab yang mana sepatutnya kena azab. Orang membunuh orang contohnya. Disebutkan dalam ayat Quran bahawa man qatala mu'minan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Hukum dia besar, dahsyat. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat Islam. Membunuh seluruh umat manusia. Dosa besar. Tapi kalau dia meminta keampunan daripada Allah SWT dengan penuh keampunan, dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Taala boleh ampunkan dosa dia. Jadi itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini disebutkan sebagai Al-Ghaffar ini. Baik, kemudian kalau kita tengok Al-Quran, ada beberapa ayat yang digabungkan dengan sifat Al-Aziz yang kita dah bincang, yang Maha Mulia itu. Kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Itu ayat dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima. Kemudian ada ayat lagi dalam surah Sad, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumul azizul ghaffar, dalam surah Sad ayat 66. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 42 Allah Taala menyebut wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Ada tiga ayat yang digabungkan, Al-Aziz dengan Al-Ghaffar. Okey. Jadi apa yang disebutkan di sini ialah mengikut para ulama menyebutkan bahawa Al-Ghaffar itu dalam salah satu ayat contoh Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar, kata Ibnu Katsir, Al-Azizul Ghaffar iaitu Ghaffar ma'a izzatihi wa 'azamatihi. Ghaffar dia ada digabungkan sifat pengampun, Maha Pengampun Allah Taala itu dengan sifat kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Taala itu Maha berkuasa. Allah Taala itu Maha mulia, Maha tinggi darjatnya. Yang Allah Taala berhak untuk menghukum dan menyeksa setiap yang melakukan kemaksiatan kepada dia. Yang melakukan penderahakan kepada Allah Taala, yang buat maksiat, yang tidak tunduk dan patuh pada perintah Allah Taala berhak untuk menghukum dan menyeksa mereka dalam neraka. Tetapi Allah Taala memilih untuk mengampunkan mereka dengan kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa dia faedahnya, tuan-tuan?
Apa dia faedahnya kalau sekiranya kita ni betul-betul yakin dengan sifat Allah SWT itu, dengan sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun itu, maka antaranya ialah Allah SWT wal ghafar lidzunub wasiyat saghiruha wa kabirha. Seperti mana kita jelaskan tadi, sifat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa manusia daripada sekecil-kecil dosa sehinggalah sebesar-besar dosa. Bahkan dosa syirik pun, ini paling kemuncak segala dosa, syirik, ya tuan-tuan. Kalau kita tengok ini, orang yang syirik itu adalah orang yang menyebutkan Allah SWT dalam penyembahan mereka antaranya. Yang sembah berhala, yang sembah tokong, macam-macam lah. Tuan-tuan, sembah lembu, ada sembah macam-macam jenis yang ada di dunia ni, disembah matahari, pokok-pokok, kan? Macam-macam disembah oleh manusia. Itu dipanggil syirik. Ya, menyebutkan Allah SWT dosa yang paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT kalau sekiranya dia mati tak sempat bertaubat. Itu cerita tentang orang yang syirik, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa dia? Artinya kalau sekiranya seorang itu berdosa, dosa-dosa selain daripada syirik, kalau ditakdirkan dia mati tak sempat bertaubat, adakah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia? Ada lagi peluang. Ya, masih lagi ada peluang Allah Ta'ala dengan sifat rahmah dia, sifat rahim dia, sifat ghafar dia. Ada kemungkinan orang yang tak bertaubat itu boleh diampunkan oleh Allah SWT dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha hebat. Okay? Nah, walaupun dia tak bertaubat, masih ada peluang. Tapi terletaklah di tangan Allah SWT. Allah Ta'ala nak ampun, boleh Allah Ta'ala nak ampun, sebab itu hak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala janji kalau sekiranya manusia yang syirik kepada Allah Ta'ala mati tak sempat bertaubat, confirm Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa dia. Itu cerita bila dah mati, dia tak sempat bertaubat, dia mati dalam keadaan kafir, maka dia adalah dianggap akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka selama-lamanya. Okey, sebab Allah Ta'ala tak mungkin akan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik. Tapi kalau dalam masa hidup, ya, kalau mereka hidup, contohnya mereka sebelum itu tidak Islam, dapat hidayah, ataupun hari ini kadang-kadang yang jadi masalah tuan-tuan, orang masuk Islam kerana matlamat keduniaan. Ini masalah. Ini yang berlaku banyak kes-kes murtad kat Malaysia ni, antaranya ialah mereka berkahwin bukan kerana keyakinannya kepada Allah, bukan keyakinan mereka kepada agama Allah, tetapi kerana matlamat keduniaan. Antaranya kerana apa? Kerana nak kahwin. Ya? Sebab nak kahwin, maka kalau nak kahwin, sebab oleh kerana lelaki Islam, maka perempuan tu nak kahwin sangat dengan lelaki ni mungkin kaya, mungkin handsome, mungkin ada kedudukan, maka yang perempuan pun nak kahwin dengan dia. So lelaki tu kata, kalau you nak kahwin dengan I, you kena masuk Islam lah. Okey, I masuk Islam, no problem, masuk Islam. Okey, tapi masuk Islam, kata orang just on the paper. Masuk Islam mengucap, dia mengucap, tapi sebenarnya hatinya tidak pun Islam. Banyak berlaku kes macam tu, tuan-tuan. Dia cuma-cuma nak ikut formaliti yang ada. Syarat-syarat untuk memenuhi syarat untuk dia boleh berkahwin dengan lelaki itu, maka dia kena jadi Islam. Maka dia jadi Islam, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucap, maka register lah, tulis nama, tukar nama. Contoh Mary jadi Inah, contohnya kan, tukar nama kan, jadi Islam lah dia atas kertasnya. Tapi keyakinan dia ada tak? Tak ada keyakinan pun dengan Allah. Beramal tak dengan Islam? Tak beramal pun dengan Islam. Lelaki pun sama lebih kurang. Yang salah dia, lelaki yang kahwin dengan dia pun sama dengan dia juga. Sama-sama tak semayang, tak solat. Lelaki yang Islam tu pun tak solat. Lelaki yang Islam tu juga minum arak contohnya, melakukan kemaksiatan dan sebagainya, tapi namanya Islam. Lepas kahwin 2-3 tahun, dapat anak 2-3 orang, ada clash, ada masalah, konflik, bercerai. Maka dia pun yang perempuan pun bercerai juga lah dengan Islam, dengan agamanya. Sebab apa? Matlamat dan tujuan masuk Islam itu bukan kerana Allah, bukan kerana keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keyakinan kepada agama Islam, tetapi hanya semata-mata untuk keduniaan semata-mata. Ada juga orang masuk Islam kenapa? Kerana nak dapat bantuan. Ini pun ada juga tuan-tuan ni. Sebab mualaf kan dia ada bantuan. Ada juga, tapi bukan semua.
Kalau ini matlamat dia masuk Islam, maka tak kekal Islam daripada kebiasaannya. Ini antara punca-punca berlakunya murtad, tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada keikhlasan apabila memeluk Islam. Sebab itulah orang yang masuk Islam ni sepatutnya dia tidak boleh kaitkan dengan apa-apa unsur keduniaan. Barulah dia kekal. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia masuk Islam tak ada kaitan dengan kahwin. Contoh, kalau seorang tu katalah si Muhammad ini dia berkenal dengan seorang perempuan. Contohnya perempuan tu suka dekat dia. Okey, dia sepatutnya langsung putuskan hubungan dalam niat-niat yang lain tu. Mana kena bagi tahu dekat perempuan tu, okey, you nak kahwin dengan saya, fine, tak ada masalah, boleh. Syariat kena Islam. Tapi bukan sangat mengucap tak, you kena belajar Islam dulu, you kena muamal ke Islam dulu, kena yakin betul-betul Islam agama yang sebenar. Maknanya buat ibadat seperti mana yang sepatutnya. Lepas tahun, 2 tahun, lepas tu dah betul-betul nampak beramal, barulah kahwin. Itu sepatutnya berlaku. Sebab kalau tidak, nanti dia masuk Islam, bila ada clash dan sebagainya, dia akan keluar dari Islam. Tapi kalau dia betul-betul Islam, kerana agama Islam itulah agama yang benar, yang diyakininya, maka walaupun dia bercerai, dia tidak akan keluar daripada Islam kerana dia yakin Islam itulah adalah agama yang benar. Ya? Baik. Jadi Allah SWT ini mengampunkan dosa manusia sama ada kecil ataupun besar. Okey? Itu maknanya bila kita dah yakin dengan Allah SWT, kalau sekiranya kita tersalah langkah, ini kehebatan sifat ini. Kalau kita yakin, kita tidak akan mudah putus asa. Sebab ada orang yang dirasa kotor sangat diri dia. Ada orang rasa kotor sangat. Saya dia tak layak hidup di dunia ni sebab saya banyak sangat dosa. Ada orang rasa macam tu. Ya? Rasa macam tu, dia rasa tak boleh hidup lagi dah. Dia rasa kadang nak bunuh diri sebab dosa dia. Dia menyesal dengan dosa yang banyak tu, dia bukan nak minta ampun, nak bunuh diri. Sebenarnya tak boleh. Jadi bila kita yakin bahawa Allah Ta'ala ini sifatnya Ghaffar, pun maka kita akan rasa tenang jiwa kita. Walaupun kita banyak dosa mungkin, yang kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, maka kita bertaubat, menangis malam-malam, bangun menangis, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, dan janganlah kamu azab aku di akhirat nanti, ya Allah. Kita minta doa, menangis-nangis, maka akhirnya Allah Ta'ala akan berikan ketenangan kepada jiwa dia. Sebab apa? Keyakinan dia bahawa Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan dosa dia. Inilah kehebatan dia. Sebab kadang-kadang orang dah hilang semangat untuk hidup, tuan-tuan, kerana dia rasa dia banyak sangat dosa yang dilakukan. Maka kalau itu sifatnya, kalau sifat manusia itu maknanya dia tidak ada harapan untuk hidup, kata dia, lalu dia membunuh diri, maka dia akan bertambah lagi dosa dia kepada Allah. Sepatutnya dia kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat dan bersihkan diri. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tidak ada manusia yang hina, walaupun mereka berdosa, apabila mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa dah pukul 7 lebih. Sekadar itulah pembahasan kita untuk fasa yang pertama pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk pula kepada fasa yang kedua, dan untuk kita dapatlah apa yang kita baca tadi, ialah bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya maha pengampun, maha penyayang. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kita, dan jangan rasa terhina kalau kita lakukan dosa, tapi jangan rasa tak bersalah. Bila buat dosa, rasa bersalah tetap kena ada, sebab rasa bersalah itulah yang mendorong kita untuk kembali dan bertaubat kepada Allah SWT yang sifatnya Al-Ghaffar.